Didik TV KPM. Sekarang kami akan memberikan tumpuan kepada contoh soalan bagi kertas 1 bahagian A. Baiklah cikgu, jom kita mulakan. Okey, kita teruskan. Contoh kertas 1 bahagian A ni tadi, kita contoh. Okey, CPR adalah satu kaedah yang digunakan dalam pertolongan cemas. Okey, tulis 1, 2, 3, 4 dan 5 untuk menunjukkan urutan yang betul. Kaedah melakukan CPR pada ruang yang disediakan. Okey, urutan 3 telah diberi. Okey, ini dia bagi soalan. Okey, bagaimana kita nak menjawab soalan ni? Okey, katalah kita hilang, tak ingat kan? Tak ingat, langsung tak ingat. Okey, yang logiknya, okey, tadi saya kata 3 telah diberi kan? 3 telah diberi. Okey, tak apa. Kalau disuruh susun semua pun tak apa. Okey, yang pertama yang patut calon tengok yang pertama, kita isi yang pertama dahulu, kemudian kita isi yang kelima. Apakah logik-logiknya untuk yang pertama? Okey. Yang pertama, telentangkan mangsa dan angkat dagu. Ini logik yang pertama. Takkan tiba-tiba kita terus periksa untuk ketah yang pertama kan? Tak logik tadi. Yeah. Ini langkah yang pertama. Okey. Kemudian kalau kita tengok, okey, ini adalah langkah yang kedua. Periksa dengan mendongakkan kepala mangsa 90 darjah dan lakukan pernafasan mulut ke mulut. Okey. Yang ini ada yang ketiga. Kalau soalan diberi maksudnya tidak perlu dijawab lah. Maksudnya ini bonus bagi kita. Kita dah ada. Okey. Dan ini adalah keempat, tiada denyut, lakukan hembusan pernafasan. Okay. Dan ini adalah yang kelima. Tadi saya kata jika tidak ada idea untuk menjawab. Okay. Bila tidak ada idea untuk menjawab, yang pertama, nyatakan dulu apakah logiknya untuk langkah yang pertama. Okay. Kemudian, apakah logiknya untuk langkah yang terakhir. Okay. Itu kita tanya dulu. Kita tandakan itu dulu, logiknya. Okay. Macam mana kita nak tengok kat sini? Kat sini mestilah kita kata mangsa dalam keadaan, baringkan mangsa dalam keadaan pemulihan. Okay, ini adalah logiknya. Bila pemulihan mestilah logik yang terakhir. Bab mangsa dah relax kan? Okay, kemudian 2 dengan 4 ni, okay, ini tengoklah secara logik. Apa yang sepatutnya didahulukan, apakah yang sepatut dikemudiankan. Boleh juga soalan ni diberi dalam bentuk gambar. Macam ni dalam bentuk penyataan. Boleh juga diberi dalam bentuk gambar. Bermaksud kalau bentuk gambar, maksudnya calon kena tengok apakah bentuk gambar untuk pemulihan mesti bentuk maksudnya mangsa tu dah dalam keadaan relax terbaring. Okey. Untuk periksa dengan mendongakkan mestilah ada gambar yang didongakkan macam tu. So kita kena pandai bezakan untuk yang soalan urutan begini. Okey. Okey, cikgu. Okey, yang kedua. Kita contoh yang kedua. Okey, masih lagi bahagian A. Untuk bahagian A ni. Okey, Rajah menunjukkan 1 liter RLC dan gambar Rajah pembasar. Okey, ini liter, ini gambar Rajah pembasar dia. Okey, kalau kita tengok ni soalan suruh cari galangan. Okey, dapat soalan begini berhati-hati. Kita tengok dulu komponen yang diberi ni, adakah nilainya, contoh kat sini tidak ada nilai. Itu sebab diberi gambar Rajah pembasar ni. Dan kalau nilai ni unitnya dalam mikrofarad untuk kapasitor, biasanya yang ini kita kena jadikan dulu nilainya, kita tukarkan dulu dalam regangan kemuatan. Jangan terus ambil, dicampurkan semua. Tidak boleh. Okay, sebab ini unitnya lain, ini unit yang lain. Kita tahu galangan unit ada dah dalam ohm. Jadinya, okey, bila di sini kalau kita nak berpandukan kepada liter ni, komponen ni saja untuk kita buat galangan untuk mencari nilai, kita tak akan dapat selesai masalah sebab kita tak tahu nilai ni. So, di bagi Rajah ni, kita bentukkan dia baru kita nampak segitiga. Okay, segitiga galangan ni. Yang mana sini adalah sudut 30 darjah. So, untuk kita jawapan, kat sini kita boleh gunakan Theorem Pythagoras ataupun trigonometri. Okay, untuk matematik ni. So, kat sini, kita jawab kat sini, kita dah ada nilai R, kita dah ada. R kita dah ada, so kita gunakan formula untuk mencari galangan ni tadi, Z di sini, hypotenuse kan? Okay, ini matematik saja. Okay, dengan menggunakan formula Z sama dengan R, iaitu perintang ni tadi, okay, R, sini R adalah 100 dalam liter yang diberi, okay, bagi dengan cos theta. Okay, ini adalah trigonometri. Okay, kita bagikan, masukkan nilai, tekan kalkulator, letak 2 tempat perpuluhan, dah cukup dah untuk jawapan. Okay. Sekiranya, okay, diberi nilai ini adalah, dia suruh cari nilai regangan. Maksudnya regangan, kalau begini, okay, regangan bermaksud sifat regangan ni dia adalah bersifat kearuhan sebab magnitude ke atas. Yeah. Okay. Kalau magnitude ke bawah dia bersifat kemuatan. Okay, sifatnya. So di sini kita boleh cari untuk perbezaan berapakah beza. Sini adalah beza di antara kalau di sini XL tolak dengan
XC, yang mana unit sini adalah unit dalam ohm tadi. So formula ni kena ingatlah, kalau tak ingat formula kita tak boleh nak selesaikan masalah juga kan. Okey. Dan seterusnya kita pergi kepada contoh soalan kertas 1 pada bahagian B pula. Okey, pada bahagian B saya kata tadi untuk kita ada 4 soalan tadi, satu soalan akan bawa 15 markah. Okey, kita tengok rajah menunjukkan 1 liter AT sambungan diod silikon. Okey, diod silikon dalam kepala kita terus ada voltan yang susut pada diod ni adalah 0.7. Ya. Okey. Dan sebelum kita menjawab soalan ni, kita buat analisis dulu. Apa analisis yang perlu kita buat? Okey, di sini kita tengok. Dalam keadaan ni, kita tengok sini liter, suis ni adalah dalam keadaan terbuka. Ya. Bila dalam keadaan terbuka, arus tidak dapat mengalir kan? Okey. Dan di sini pula kalau kita tengok, okey, soalan ni, okey, untuk lukisan ni, ini adalah diod dalam keadaan pincang balikan, pincang songsang. Jadinya arus bila pincang balikan di sini atau pincang songsang di sini, dia seolah umpama liter buka. Tidak ada arus yang mengalir di situ. Okey, cumanya di sini arus kita boleh mengalir daripada D1, sini tadi dah buka, tidak ada laluan, dia berhenti kat situ. Okey, dia terus ini kita boleh applykan hukum Kirchhoff voltan di sini. Okey, di sini. Itu kita kena buat analisis dahulu untuk kita lihat bagaimana soalan tu yang kita nak tafsirkan. Okey, kita tengok soalan. Okey, soalan minta arus ID1, sini arus ID1, voltan susut pada perintang R3, mana R3, sini R3, dan kuasa yang dilepaskan ataupun lesapan kuasa pada perintang R1, mana R1, sini R1. Okey. Bagaimana kita nak buat di sini? Okay, kita mesti ada tadi saya kata pengetahuan kita tentang hukum Kirchhoff voltan. Seeloknya kita tahu juga hukum Kirchhoff arus. Okay, walaupun sini kita tak pakai. Dan kita mesti tahu juga hukum Ohm. 3 benda tu mesti ada pada kita untuk mesti ada kita perkemaskan. Okay, so soalan bagaimana? Arus kita nak cari arus ID1 ni. ID1 laluan ID1 di sini. Okay, dia akan maksudnya ID1, I1 ni sama laluan dengan ID1 ni tadi. Sama laluan. Okay, sama laluan. Maksudnya ini adalah dalam satu laluan liter tertutup. Okay. Okay, so bagaimana kita nak selesaikan? Kita nak cari ID1. Okey, kita ada 2 perintang kat sini, 2 perintang R4 dengan R3. Ini secara siri. Yang ni kalau pelajar tak dapat nak selesaikan siri ke selari, tu memang tak dapatlah nak tolong kan. Okey, so sini kita settlekan dulu. Tunjukkan rintangan jumlah, berapakah rintangan jumlah. Walaupun saya kata daripada kepala kita boleh baca jumlah berapa kan. Tunjukkan jawapan. Kita kata mesti bermula dengan formula. Masukkan nilai. Okey, masukkan nilai kita ada R3. Nilai R3 ini 5,600 ohm ni sama juga nilainya kan 5.6 kilo ohm. Okey, benda perkara yang sama. Okey, masukkan nilai. Okey, baru kita tuliskan jawapan. Okey, biasa sini 2 markah kat sini. Okey, kita belum selesai lagi. Ini kita baru cari rintangan jumlah. Okey, belum selesai lagi. Baru cari rintangan jumlah. Soalan dia nak arus. Okey, saudara anda arus. So, formula arus kita boleh gunakan hukum Ohm yang mana V asal formula. Okey, kita ambil untuk cari I1 ni. Asal kalau tak ingat formula, kita buat begini. V sama dengan IR. Ini formula, ini hukum Ohm yang perlu kita tahu. Okey, yang mana kita nak cari I, okay, V mesti bagi dengan R. Tetapi di sini, R di sini adalah rintangan jumlah. So, rintangan jumlah kita masukkan dan voltan yang wujud di sini, VS yang wujud di sini, dia ada voltan diod. So, kita kena tolakkan. Okay, ini yang kadang-kadang pelajar dia terlepas pandang ni. Okay, dia terus saja ambil voltan jumlah. Dia terlupa yang sini ada diod. So, kena tolak dulu voltan diod, baru bagikan dengan rintangan jumlah. Okay, kita masukkan nilai, baru tulis jawapan. Jawapan cukuplah 2 tempat perpuluhan sudah memadai. Okay, untuk bolehkan 2 markah. Okey, kuasa yang dilepaskan oleh perintah R1, sini tadi perintah R1, kita tahu ini adalah dalam keadaan pincang songsang tadi. So, maksudnya liter dalam keadaan terbuka. Tidak ada arus yang mengalir. Tapi kita bagi juga formula. Kita bagi formula. Okey, kita bagi formula. Oh, sini sudah salah. Okey, dia tak betul. Okey, ini sebenarnya arti. Sebenarnya VR1, maksudnya VR1 di sini. Okey, VR1 sama dengan... Okey, kita arus yang mengalir. Kalau dia tak label, tak apa. Kita letakkan label kita I, R1. Bermaksud arus yang mengalir pada R1. Kita darabkan dengan perintang dia adalah
R1. Okey, R1. Sekarang di sini tadi, ini adalah tidak ada arus tadi sebab laluan adalah pincang balikan tu. Ya. So, kosong di sinilah. Kosong kita darab dengan apa benda banyak pun, sini 1K, jawapan akan jadi kosong. So, sini kosong kerana apa tadi? Kerana, awak tuliskan sikit, kerana di berapa? D3. Okey, kerana D3 dalam keadaan pincang songsang. D3 ya, pincang songsang. Sini kita tahu ini positif, dia jumpa dengan katot kan, negatif. So, D3 dalam keadaan pincang songsang. Buatkan sedikit langkah kerjanya. Okey, untuk membolehkan kita dapat 2 markah ni tadi. Jangan terus tulis kosong saja. Okey, buatkan sedikit langkah kerjanya. Okey, kita tengok soalan yang seterusnya. Okey, bahagian B. Okey, bahagian B. Sekiranya suis ditutup, maksudnya suis ni ditutup. Okey, sekiranya suis ditutup dan susut voltan berorientasi perintang R2 adalah 4 volt. Ni R2 di sini, ni dia kata adalah 4 volt. Okey, voltan susut pada dia tanya hitungkan voltan susut pada R4. Okey, R4 sini voltan susut pada R4, arus ID2, arus di sini. Okey, arus pada laluan AB ni dan lesapan kuasa pada cabang AB. Okey, bagaimana kita nak buat? Voltan susut pada R4. Ni tadi ada, okey, voltan susut R4. Ini adalah litar selari. Okey, ini selari. Bermaksud voltan di sini sama dengan, voltan AB ni sama dengan voltan yang susut pada R4. Okey, voltan pada R4. Okey, so bagaimana kita nak buat? Okey, kita cari VR4 yang mana VR4 tadi kita tahu sama dengan VAB. VR4 ni sama dengan VAB sebab ini adalah litar selari. So kalau kita tak jelas litar siri selari, ini ada masalah untuk nak selesaikan soalan ni. Okey, so kita sambung, kita tahu VD2 tadi adalah ini adalah diod silikon. So kita dapat 0.7. Okey, tulis formula dahulu. Okey. Yang ini formula VAB adalah 2. VAB ni voltan diod tambah dengan voltan yang susut pada R2 tadi adalah 4. So kita akan dapat jumlah voltan. Okey, dan seterusnya kita nak mencari arus pada ID2. Okey, ID2 arus di sini tadi. Okey, dengan menggunakan hukum Ohm, VAB voltan keseluruhan ni kita tolak dulu dengan V2. Kenapa kita tolak dengan voltan diod ni? Sebab laluan sini adalah jumlah VAB dan dalam jumlah ni, dalam laluan ni ada diod. So kita kena tolak dulu diod, baru kita bahagikan apa beban yang wujud dalam rintangan tersebut. So beban yang wujud adalah R2. So kita bahagikan, inilah formula yang perlu kita tulis, okey, untuk melayakkan calon dapat markah untuk formula ni. Baru kita masukkan nilai. Okey, R2 tadi adalah 1000 ohm. Okey, 1000 ohm, 1000 ohm sama dengan 1K kan. So kita bagikan dapatlah jawapan. Okey. Dan seterusnya kita mencari kuasa lesapan kuasa pada PAV. Okey, antara voltan A dengan B ni. Okey, formula untuk kuasa P sama dengan I kuasa 2R, P sama dengan IV. So mana-mana pun boleh kita gunakan asalkan maklumatnya ada. Okey. Dan kita masukkan tadi maklumat ID2, kita ada maklumat ni tadi dan VAB adalah 4.7 volt. Okey, kita darabkan jawapan yang kita pamerkan itu saja. Okey, kalau jawapan ni banyak-banyak, saya kata letak dia dalam 2 tempat perpuluhan saja. Didik TV KPM